Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, satu Malaysia dikejutkan dengan satu perhimpunan. Nah, sebelum ini kita sudah dengar banyak perhimpunan yang dilakukan, banyak demo yang dilakukan. Nah, bukan saja pada tahun ini, pada tahun sebelum-sebelumnya. Pada awal tahun kita sudah mendengar Perhimpunan Solidariti untuk Najib Razak, dan yang terkini pula, saudara-saudara, berkaitan dengan Himpunan Anti Rasuah. Adakah Himpunan Anti Rasuah ini untuk memaksa ataupun menggesa kerajaan menangkap mana-mana perasuah di seluruh Malaysia, bukan saja di Semenanjung, bukan saja di Sabah, ataupun mana-mana pemimpin daripada kerajaan maupun pembangkang? Nah, adakah gesaan ataupun himpunan ini untuk menggesa Anwar Ibrahim sebagai PM dan juga SPRM untuk menjalankan tugas menangkap semua penyakau-penyakau ini? Nah, persoalan dia, siapakah penyakau-penyakau ini dan berapa ramaikah penyakau-penyakau ini? Dan dari manakah mereka, pembangkang ataupun kerajaan? Saudara-saudara, himpunan anti rasuah, berkaitan dengan himpunan anti rasuah, ini komen Anwar Ibrahim yang pasti menggemparkan. Saya tiada masalah, kata Anwar. Di sebalik pelbagai kritikan dan cemuhan bahwa pihak berkuasa cuba menyekat perhimpunan anti rasuah di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan sebaliknya. Pengurusi PH ditemui selepas menunaikan solat Jumaat bersama pelajar UiTM di Pusat Islam UiTM Dengkil. Katanya dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan perhimpunan itu. Kita tak ada masalah, kerajaan boleh memberi kebenaran. Cuma ada tempat-tempat yang tidak diberi kebenaran untuk berhimpun. Di dalam kenyataan ini juga, soalnya rasuah yang dibangkit-bangkit ini yang sekarang. Saya jadi PM selama 2 tahun, apa dia masalah rasuah? Kalau ada himpunan lawan rasuah, saya tidak tolak usul. Nak berhimpun, berhimpunlah, kata Anwar. Sebelum ini polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyertai perhimpunan dengan alasan bahwa notis penganjur tidak lengkap. Dalam pada itu, saudara-saudara, himpunan bertemakan rakyat benci rasuah dijadwalkan berlangsung di hadapan Kompleks Sogo di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Anwar menegaskan, isu rasuah yang dibangkitkan dalam perhimpunan tersebut wajar berlandaskan fakta dan tidak hanya memfokuskan isu-isu lama. Soalnya, rasuah ini yang dibangkit-bangkit sekarang. Saya jadi PM selama 2 tahun. Apa dia masalah rasuah? Kalau kamu orang kaya berbilion ringgit, ramai penyokong-penyokong, pertahankan. Sekarang nak suruh lawan rasuah. Saya committed. Kalau ada mana-mana pimpinan terbabit, beritahu, tiada masalah. Kita akan tekan mereka, kata Anwar. Anwar juga mengulas, ini yang kita nak dengar. Mengulas mengenai kes bekas Ketua Menteri Sabah yang kini menjadi yang di Perdana Negeri itu, Musa Aman, yang sebelum ini dilepaskan daripada tuduhan rasuah semasa PAS dan Bersatu mentadbir negara. Jadi nak suruh saya ambil tindakan apa? Ada yang dipanggitkan soal yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Itu dilepaskan masa mereka. Masa saya, bila SPRM buka balik file, mereka kata tak boleh teruskan. Jadi macam mana saya nak dihujat dan dikecam dalam soal yang saya tak terlibat, kata Anwar. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah pun, adakah Anwar mempunyai kuasa untuk memecat Haji G? Sedangkan Haji G belum lagi didapati bersalah. Saudara-saudara yang saya hormati, apa yang akan berlaku? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, mana-mana parti yang berjaya menang dan menjadi kerajaan, mana-mana pemimpin yang berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya confirm plus guarantee tidak akan 100% rakyat Malaysia akan menyukai dan menyukai pemimpin dan kerajaan yang ada pada hari ini
ataupun pada kerajaan sebelumnya. Tapi apa yang berlaku kepada kepimpinan Perikatan Nasional sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi PM? Saya telah mendapat satu cerita lah pula. Ini satu cerita yang amat panas karena melibatkan skandal sehingga melibatkan jumlah dana RM 1,8 bilion. Sebelum ini nama Muhyiddin Yassin telah terlibat berkaitan dengan proyek Jana Wibawa, dan kali ini pula cerita skandal baja padi RM 1,8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional. Adakah RM 1,8 bilion ini adalah jumlah sakau ataupun mungkin ratusan juta di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin pada ketika itu? Itu hanyalah pertanyaan. Kalau ada, di manakah duit ini sekarang? Di manakah duit hasil sakau? Kalau benar ada sakau menyakau yang berlaku semasa era Muhyiddin Yassin menjadi PM, Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Adakah duit ini disimpan, diletak di dalam kediaman pemimpin-pemimpin PM pada ketika itu? Kita pun tidak tahu. Saudara-saudara, artikel daripada Harapan Daily bertarik 24 Januari, seorang bekas ahli jemaah pengarah nafas mengimbas kembali bagaimana pasukan mereka melakukan pembaharuan habis-habisan 6 tahun lalu di bawah menteri waktu itu, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, dalam tempo 1 tahun sahaja mereka berjaya mengutip hutang sebanyak RM 3,1 bilion dan tunai lebih 800 juta. Namun katanya ketika pemerintahan PN selama 33 bulan, ini yang kita nak dengar, duit menjadi negatif RM 400 juta sehingga berlaku skandal baja padi terbesar berjumlah 1,8 bilion ringgit Malaysia. 6 tahun lepas kami reform habis-habisan nafas. Hutang kami kutip 3,1 bilion dalam setahun, tunai dalam 800 juta lebih. 1 tahun saja kami buat kerja, semua penyelewengan kami berjaya kesan, dan lebih RM 50 juta, nafas rugi sebab penyelewengan. Naik era PN 33 bulan, duit negatif, skandal baja padi 1,8 bilion. SPRM umum bekas pengurus besar, nafas akan didakwa. Terima kasih buat arwah Abang Din Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian masa itu, bagi kami peluang baiki habis-habisan. Terdahulu, SPRM mengesahkan bekas pengurus besar nafas bakal dituduh hujung bulan terhubung kes rasom membabitkan baja padi RM 1,8 bilion. Proyek di bawah kementerian itu yang berjumlah 1,8 bilion dianugerahkan kepada pertubuhan terbabit bagi tempo 30 bulan bermula 2021 sehingga 2023. Antara persoalan utamanya, adakah kepimpinan PN pada ketika itu, Muhyiddin Yassin menjadi PM, bersalah dalam hal ini? Itu menjadi pertanyaan dan persoalan. Apa komen Anda?